Assalamualaikum, bersama saya Dr. Afiq. Hari ini kita akan cerita tentang kerosakan buah pinggang. Okey, bertemu kita kembali dalam siri video pendek by Al-Qadri Studio. Saya Dr. Afiq. Okey, hari ini kita akan cerita pasal kerosakan buah pinggang. Okey, sebelum kita cerita pasal rosak, so actually apa fungsi buah pinggang? Okey, benda tak rosak, apa dia akan buat? Okey, buah pinggang ni tuan-tuan dan puan-puan, fungsi dia kita kata lebih kurang macam, saya bagi bahasa mudah lah, lebih kurang macam filter lah, filter ayam. Maksud dia, kalau ayam mana yang kotak-kotak tu, dia akan tapi buang, dia akan buang, okey, dia akan ambil yang bersih. Tapi sebenarnya fungsi dia lagi banyak lah, tapi bahasa mudah dia sebenarnya macam tu. So, kerosakan buah pinggang ni maksud dia lah, apa yang by definition tu, kalau ikut buku tu apa maksud dia adalah pengumpulan terkumpulnya bahan-bahan racun, asid dalam badan disebabkan oleh kegagalan buah pinggang menjalankan fungsi dia. Tu maksud dia. Lah ni cerita kalau kita nak bahasa mudah, racun kumpul dalam badan sebab buah pinggang tak boleh buang. Tu je, senang. Okey, kerosakan buah pinggang ni sangat popular lah ni. Okey, sikit-sikit takut sakit buah pinggang, tak ada efek buah pinggang, takut buah pinggang rosak. Ramai orang dah saya tengok pesakit dekat klinik, kita nak bagi ubat sikit. Doktor, ni ada efek kat buah pinggang dah doktor. Doktor, ni ada efek. Okay, saya makan ni efek dah saya punya buah pinggang. Bagus sebenarnya. Sebab ramai orang sebenarnya depa cakna, depa sedar, depa nak tahu dengan kerosakan buah pinggang ni. Sebelum doktor lupa, doktor nak cerita dulu sikit pasal macam mana nak tahu kerosakan buah pinggang tu. Okey. Bila mak ayah kita, pak long, pak ngah kita pergi jumpa doktor, dia ambil darah, dia cucuk, dia ambil darah. Kita tengok bacaan dia macam nak tahu kata fungsi buah pinggang kita okey atau tak. Dekat result tu dia ada dua benda. Yang utama tengok, satu urea, satu kreatinin. Okey, urea ni apa tengok, make sure tak lebih daripada 10 ataupun 10 lah. Bawah pada 10 tu insya-Allah okey. Kreatinin pula 100. Bawah pada 100 insya-Allah okey. So 10 100. Senang ingat, 10 100 10 100. Dua ni. Kalau lebih tu apa tanya saya doktor. Doktor ni awak ni buah pinggang sampai 600 ni. Tu kena check tengok. Okey. So lepas tu kita tengok, okey, berbalik pada tadi yang doktor tadi, punca kerosakan buah pinggang kita adalah disebabkan oleh nombor 1 champion adalah kencing manis. Ni memang undisputed champion lah. Memang dari dulu sampai lah. Nombor 2 darah tinggi. Lepas tu 3 4 tu barulah dia ada apa, ubat-ubat, suplemen, ubat-ubat hospital ke apa, penyakit yang lain-lain lah. Bawah kira dalam yang 3 dan 4 tu. Okey. Kencing manis ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia akan menyebabkan kerosakan buah pinggang jangka masa yang panjang. Bergantung pada kawalan gula. Kalau tuan-tuan dan puan-puan kawal gula dengan elok, maka lebih lambatlah buah pinggang tu akan rosak. Okey. Berita sedihnya tuan-tuan dan puan-puan ni adalah the moment hari yang tuan-tuan dan puan-puan ni kena, doktor kata okey, mak ada kencing manis, ayah ada kencing manis, bermula daripada hari tu sebenarnya buah pinggang ni dia dah ada time dah, masa dah. Sama ada buah pinggang ni disebabkan dia kencing manis tu, dia dah ada macam dia nyawa dah lah. Okey, nak berapa lama dia nak habis. Okey, walaupun kawalan kencing manis tu sangat bagus, elok, mungkin dia akan ambil masa yang lebih lama, 40, 50 tahun, 60 tahun baru dia akan rosak. Mungkin masa tu pemilik buah pinggang tu dah pun meninggal disebabkan oleh sakit lain, jantung ke, aksiden ke, tua ke, macam tu, dan bukan meninggal disebabkan oleh kerosakan buah pinggang itu sendirilah. Okey. So, kalau boleh daripada tuan-tuan dan puan-puan, mak ayah ke pak long pak ngah kena kencing manis tu sampai ke tahap kata nak kena cuci buah pinggang tu, kalau kita boleh, kita nak benda tu biarlah beratus-ratus tahun. Maksud dia maknanya dia takkan kena cuci lah, takkan sampai tak kena cuci buah pinggang. Kalau orang yang tak kawal kencing manis dia, gula dia sentiasa tinggi,
pemakanan tak terkawal, asyik makan McD, KFC, ataupun nasi, minum teh, air kau, Milo, tabak teh. Hak ni tak lama kena cik manis tu, mungkin 3 tahun, mungkin 5 tahun lepas tu akan start kena cuci buah pinggang dah. Okey. Doktor punya kerja ialah kita kena cerita dekat tuan-tuan perempuan, dan sama-sama doktor bagi ubat, tuan-tuan perempuan pun kena kawal pemakanan supaya kerosakan buah pinggang tu kita dapat lambatkan. Kita dapat lambatkan supaya nanti bolehlah tengok anak grad, tengok anak kahwin, tengok cucu nikah, benda-benda macam ni lah. Okey. Lepas tu, faktor yang kedua ialah tekanan darah tinggi. Okey. Tekanan darah tinggi ni pun sama juga. Kadang-kadang saya tengok pesakit ni dekat klinik, jumpa dia, makcik gula, makcik punya tekanan darah ni tinggi lah makcik. Betul lah doktor, kalau kat rumah makcik punya lagi tinggi 109, 180. Doktor tepuk dia. Memang makcik dia tak rasa makcik 180, 180. Doktor, makcik akan rasa biasa, jalan macam biasa, tak ada apa, masa pergi jumpa dengan anak, biasa je. Tapi pelan-pelan dia makan buah pinggang tu, sikit-sikit dia rosak sikit. Okey. So dia akan rosak sikit demi sedikit sampai ke satu tahap nak kena cuci dah buah pinggang tu. So sebab tu penting doktor kalau boleh nak mak ayah, tuan-tuan dan perempuan sendiri makan ubat supaya buah pinggang tu tekanan darah tu terkawal. So bila terkawal, insyaAllah dalam masa jangka masa panjang lah, dia akan okey lah. Dia akan macam dalam buah pinggang tu dia akan pelan-pelan saja rosak. Okey. Alright. So yang ketiga, pasal apa punca kekerasan tu, punca kerosakan buah pinggang adalah disebabkan oleh ubat-ubatan. Ubat-ubatan ni dia termasuk semualah, ubat-ubatan, suplemen, akar kayu, jus-jus apa yang suplemen, jus-jus kesihatan, semua tu. Okey. Semua ubat tak kira apa, berpotensi boleh menyebabkan kerosakan buah pinggang. Ubat hospital pun boleh, tuan-tuan dan perempuan, pun boleh. Tetapi ubat-ubat hospital ni selalunya doktor akan, kalau doktor prescribe ni, doktor bagi dekat tuan-tuan dan perempuan, doktor dah timbang tarakan antara kemudaratan dan kebaikan dan manfaat dia. Dan kalau manfaat dia lebih kepada tuan-tuan dan perempuan, lebih banyak daripada kemudaratan dia, iaitu kerosakan buah, doktor akan bagilah. Sebenarnya bila doktor bagi ubat-ubat yang tersebut ni, doktor akan bagi dengan dos yang paling sikit, dan doktor bagi dos sikit, dan doktor akan monitor. So, doktor akan tengok, okey dah bagi tu ada tak kerosakan buah pinggang. Kita kan jumpa, mungkin kalau orang yang baru mula-mula ubat yang darah tinggi ni, selalu mungkin kita jumpa 2 minggu. Lepas tu mungkin 3-4 bulan sekali doktor akan suruh ambil darah. Ataupun kalau dah okey, 6 bulan sekali. Yang lagi okey, mungkin setahun sekali je doktor jumpa. So kita ambil darah, kita tengok okey, fungsi buah pinggang okey tak. Ada sikit je kerosakan buah pinggang, sikit je, doktor dah stop ataupun tukar dengan ubat yang lebih sesuai untuk tuan-tuan dan perempuan. Macam mana doktor, betapa doktor sayang dekat tuan-tuan dan perempuan ni. Okey. Alright. So dah cerita pasal ni, ada jugalah punca-punca yang lain-lain kerosakan buah pinggang ni. Contoh dia macam jangkitan kuman, penyakit buah pinggang itu sendiri. Ni saya takkan ceritalah, dia banyak lagi ni. Okey. Kadang-kadang tuan-tuan puan, saya tengok saya punya pesakit, dia akan mai cerita saya, doktor ni ada jiran sebelah ni, dia duk show kat saya makan ubat ni. Dia kata Pak Man jiran tengah hot lorong depan tu, dia makan buah pinggang dia okey. Okey. So tuan-tuan dan perempuan, saya nak cerita dekat sini, kata kita kena tanya Pak Man tu buah pinggang dia rosak pasal apa. Kalau Pak Man itu masuk wad disebabkan oleh jangkitan kuman, lepas tu bila jangkitan kuman tu reda, insya-Allah buah pinggang dia kan okey. Lepas kata dia dah jangkitan kuman dia reda, kuman dah habis, dia minum ayak semua, makan semua dah okey, pelan-pelan buah pinggang dia kan okey. Okey. Kemungkinan masa buah pinggang dia dah keluar hospital, buah pinggang dia dah kemungkinan masa dia keluar hospital tu dia dah sihat, time tu lah dia makan yang ubat tu dia nampak okey. So nampak macam buah pinggang dia dah okey, tapi sebenarnya disebabkan oleh penyakit tu dah reda. Tu kata kita kena tanya dulu
Itu adalah kemungkinan yang berlaku. Tapi kita ni sebabkan kecil mana darah tinggi yang tak terkawal ni, makan suplemen-suplemen, ubat-ubat yang ni kita tak tahu, wallahu alam konten dia, kita tak tahu ada apa. Lagi teruk fungsi buah pinggang dia. Kita dah tengok ramai dah pesakit yang jadi macam ni. Okey. Doktor cerita ni pasal apa? Pasal doktor sayang kat pesakit-pesakit. Doktor tak mau kena cuci buah pinggang. Tak ada siapa tuan-tuan dan puan dalam dunia ni nak kena cuci buah pinggang. Okey. So, satu contoh doktor nampak pasal apa yang buah pinggang ni dia susah sikit nak kawal ataupun nak detect lah, sebab dia tak rasa. Tuan-tuan punya buah pinggang ni sangat bekerja keras sampai tahap kalau bawah daripada 10%, ni saya bagi bahasa mudah lah, bawah pada 10% fungsi buah pinggang kurang, tinggal 10%, barulah tuan-tuan dan puan akan rasa kesan-kesan dia. Okey, apa kesan dia? Apa rasa kesan-kesan yang sakit yang buah pinggang ni? Satu, kaki akan bengkak, ayak kumpul dalam badan. Ayak dah filter dah rosak, tak boleh keluar ayak, dia akan kumpul dalam badan, kumpul kat tempat yang rendah dulu, kaki, nanti dia akan pelan-pelan naik kat paha, betul dia masuk dalam paru-paru. Time tu yang rasa penat macam nyawa pun susah. Time tu kalau nak tidur dulu, masa setahun lepas boleh tidur guna 1 atau 2 bantal, lah kena pakai 4-5 biji. Ada pesakit doktor yang tidur macam ni, tidur macam tu. Sebab apa? Tak boleh nak menerak, sebab ayak dah banyak dalam paru-paru. Nombor 2, dia boleh jadi macam muntah, dia loya lah, dia tak larat, dia penat, dia pening lah. Ni semua boleh, benda ni boleh jadi. Kalau dah rasa time tu maksud dia memang bahan racun dah kumpul banyak sangat dekat dalam badan, sampai tahap memang dia dah rasa dah. Sebenarnya badan tu ni dia ketahanan dia tinggi, dia dah tinggi sangat, baru dia akan rasa. Terutamanya orang yang sakit, dia pelan-pelan badan dia sempat nak adjust. Tapi sampai setahap dia tak boleh tahan juga, teruk juga. Okey. So kalau nak tahu berapa peratus buah pinggang tinggal, tanya doktor. Masa jumpa tu, doktor, berapa saya punya fungsi stage ataupun fungsi saya tinggal lagi berapa persen lagi. Kalau nak nampak pandai sikit, tanya, doktor, berapa EGFR saya tu, dia estimated glomerular filtration rate. Duduk macam tu, doktor pegang pen macam ni, macam tu. Patient aku ni pandai, bagus, dia pun akan shock. Okay, so apa akan jadi akhirnya pada pesakit-pesakit yang mana kerosakan buah pinggang dia sampai tahap tak boleh nak dikawal dah. So dia terpaksa lah ni dah filter dalam badan tu dah rosak, tak ada cara lain, kita kena cuci ikut cara lain lah. So itu yang kita katakan, pesakit kena cuci buah pinggang. Okay, macam mana proses cuci buah pinggang, cara-cara nak cuci buah pinggang semua tu, okay, lepas ni kita akan share dalam video-video yang berikutnya. InsyaAllah kalau ada masa, doktor akan ambil peluang, kita cuba tengok macam mana seorang pesakit yang memang kena cuci buah pinggang, kita tunjuk gambar tempat macam mana. Okey, jangan lupa like, subscribe dan share. Kalau rasa video ni membantu, mesti membantu kot, takkanlah dia tak bantu, kan?